أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memohon bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita iman, Islam dan ihsan di dalam diri, dan memberi kekuatan kepada kita dapat sama-sama kita berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Tengok pada muka surat 100 Jawi 99. 99 yang ke-10. Iaitulah masih lagi dia nak beritahu kepada kita, iaitulah adab orang yang nak jadi imam sembahyang. Ada adab dalam sembahyang berjemaah, sama ada imam ataupun makmum. Dia ada adab tertentulah. Maka adab yang ke-10 yang mana dia beritahu kita dulu, adab pada mengikut segala imam itu nak banyak lah. Banyak, amat banyak sekali. Maka di sini dia membilangkan bahawasanya adab dari segi orang menjadi imam ataupun makmum ni, iaitulah 13 perkara. 13. Maka yang ke-10 daripada 13 perkara adab orang yang nak jadi imam lagi, hendaklah imam itu duduk sebentar setelah selesai daripada salam. Yang ni sunat. Untuk imam apabila dia sudah beri salam, sunat dia duduk dulu. Hendaklah duduk sebentar setelah selesai daripada beri salam. Dan hendaklah ia menghadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini setengah pendapat. Kalau dalam kitab fiqh, sunat berpaling kanan. Sudah tu imam duduk seterik, bila wisal assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunat dia itulah duduk sekejap, lalu dia pun pusing kepada belah kanan. Dah sunat.
Hak ni pendapat hak kata pusing depan. Pusing gini ya, macam orang mengajar ni ya. Dan dia kata lagi pula yang ke-10 ni iaitulah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Mana kata taklah. Mana kata belah-belah dia paling yang ni tetap pada ketika dia membaca wirid-wirid, membaca bacaan-bacaan selepas daripada sembahyang. Kerana perintah daripada Allah Taala, fa idza qadaitumus salah, apabila selesai kamu daripada sembahyang. Allah Taala kata fa idza qadaitumus salah, apabila selesai kamu daripada sembahyang, tafazkurullah, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Maka di situlah ulama mari kata mana sunat duduk, mana iaitulah berzikir pada Allah. Dan ada amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada Nabi kata man qara'a ayatul kursi, tak, dubura kulli salatin, tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat, tak, kita baca ayatul kursi lepas daripada sembahyang. Sekurang-kurangnya walau sibuk seterana pun hendaklah kita beristighfar pada Allah Taala. Jangan kata lepas beri salam tak bangun selalu dah. Apa panggil jahat adab tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata haram dak. Apa panggil adab tu kurang. Tak. Kalau buat mana kata orang ni selalu menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah lagi pula dia kata dengan menoleh kanan, dan jika ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Mana kata tak ada kain lasir lah, apa panggil tak ada penghalang ni. Kalau paling ni nampak lalu perempuan itu. Sebab apa? Dia kata jangan dulu berpaling. Yang mana orang puan apabila selesai daripada sembahyang, cepat-cepat bangun, pergi duduk jauh daripada imam lah. Dan jangan ada di kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Ni ada lagi. Ni tu imam dah bangkit lagi, ya dulu lagi. Mana dulu lagi lagi. Ni sebagai peringatan lah. Sebab kalau sekiranya kalau nak berzikir, nak bertasbih ni, kalau lepas daripada sembahyang pakai dak buat dah itu. Rakyat kita dirilah orang lain wallahu alam. Sebab itulah kita sembahyang kena ada bacaan-bacaan, sekurang istighfar, dak sekurang-kurangnya dak selawat pada Nabi, dan ada bacaan-bacaan dak tasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar. Mana semua tu dilakukan selepas daripada sembahyang lah. Sebab tu ulama ni susu comel dah. Pas sembahyang ada amalan-amalan ni juga mana datang daripada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana kita biasalah, kita orang tak berapa rajin ni gitulah. Harapkan tu pun harapkan sembahyang je. Kalau tak sembahyang, rasa tak ada dah nak sebut nama Allah. Harapkan sembahyang dah bangun cokoh gi, tak ingat benda dah. Nak jumpa pula sembahyang pula, tu bagi orang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang langsung, pakai lupa tu. Duk ingat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita ni lagilah perlu mana melakukan amal-amal kebaikan, kerana kita ni banyak salah dengan Tuhan. Tak banyak kita ni dak betul hidup dengan Allah Subhanahu, hidup dengan Tuhan. Tak, bila dak banyak kita ni banyak kurang, banyak kelemahan, batulah kita kena banyak mengingatkan diri pada Allah Taala. Batu Allah Taala kata fa idza qadaitumus salah, bila kamu selesai sembahyang maka hendak kalau kamu berzikir. Dan zafazkurullah, maka hendaklah kamu zikir, kamu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan perintah apa? Allah Taala perintah. Suruh. Walaupun benda ni sunat, maka saya gialah kita jangan meninggalkan perkara ni. Batu dia kata adab lagi jadi imam. Jangan ada kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Mana kata imam bangkit ni selepas daripada baca doa wirid belakalah. Dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan
ataupun sebelah kiri. Mana? Tok imam lagi pula ada satu tok imam apabila nak bangun, mana? Dia boleh pilih. Dia bangun nak keluar daripada sah dia tu belah kanan pun boleh, ataupun nak keluar belah kiri boleh. Tetapi dia kata tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Keluar sebelah kanan ni terlebih afdal lah. Ni tok imam duduk sini. Bila taing nak keluar daripada sah dia tu, lepas daripada doa belaka, hendaklah dia keluar sama ada ke belah kanan dulu ataupun keluar ke belah kiri dulu. Maka ni boleh. Tapi yang lebih afdal, yang paling terbaik, hak paling comel sekali, keluar belah kanan lah. Ni bagi orang nak jadi imam lah. Bukan mesti jadi imam ni hak surah saja. Kalau imam duduk rumah gitulah adat dia. Jadi tu imam dengan bini ke ikut lah. Orang adat adabnya orang jadi imam ni begitu. Dan lagi pula dia kata hendaklah lebih yang ke-10, dan ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh, maka hendaklah dia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait. Dia kira lah bukan baca kunut ke, bukan baca kunut saja, baca apa-apa doa pun jangan khusus tentang dia. Supaya kita, sebab tu kita kena tahu tak emang doa untuk diri kita amin, dia seorang boleh, kita amin tak boleh benda satu. Rabbighfirli dhunubi, ya Allah apalah dosa aku, kita amin tok imam je boleh. Kita makmum tak ada benda satu, amin sajalah. Sebab itulah imam ni disuruh baca apabila jadi imam, disuruh baca doa ataupun kunut dengan mana, hendaklah dengan doa dengan lafaz mana, iaitu lah jamak. Lafaz jamak, jangan lafaz mufrad. Tunggal ni dia mana, seperti Allahumma hdini. Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk olehmu akan daku. Dia seorang je lah, orang lain belakang amin. Batu disunatkan suruh dengan lafaz jamak. Mana Allahumma hdina, ya Allah beri petunjuk olehmu akan kami. Baru belaka. Tengok kalau tu imam tu doa seorang sami pada seorang dah. Mana kata tu imam yang boleh kopi ni. Dah pada seorang je, orang lain tak kongsi langsung. Sebab itulah mana sunat adat dia lagi, tu imam ni hendaklah dia membaca dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadaita. Ni apa sunat tu imam lah. Dia kena tahu, baca kunut kena tahu jugalah. Hak tempat mana hak kena nak ubah tu. Hak nak baca dengan jamak ni tempat mana. Tu maknanya kami. Ni maknanya aku. Sebab tu penting kau bahasa Arab ni. Nak berdoa ni supaya panggil, kalau berdoa mana pada kunut ni, kalau dah semayang tak ada doa kau bahasa Melayu. Ya Allah berilah petunjuk pada aku. Tak boleh. Malaikat kalau orang tu jenis mana, jenis pasal lidah kerah, baca Quran madap anda, cakap sebut royak sebut ketok-ketok diri tak boleh, ketok kepala tak boleh kat baca. Ni tak apa belajar dah, suruh sebut dah, tapi dah boleh sebut juga. Ni tak apa nak baca kat bahasa Melayu pun memang tak boleh dah. Memang lidah ni yang panggil lidah kerah. Pandai lidah kerah. Lidah panggil kerah, lidah dawa panggil. Kerah ketung. Sebut pun dah disebut dah reti dah. Lagu mana sebut bahasa Arab tau. Tapi bahasa Melayu lacur. Tapi syarat dia belajar lah. Tapi ada kita ni hak belajar dah boleh dah bahasa Arab, kena cakap kena baca dalam bahasa Arab lah, dalam sebab semayang ni. Tapi kena tahu mana Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah beri petunjuk olehmu akan kami. Ni amal bersama orang yang telah engkau tunjuki, dan afiatkan, yakni sembuh, wi sihat, wi afiat, wi kesembuhan kepada kami bersama orang yang telah engkau afiatkan, dan pimpinlah kami bersama orang yang telah engkau pimpin
dan berkatilah kami bagi kami pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan, dan peliharalah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Mana ni doa kunut lah, sunat dibaca. Sunat bagi siapa ni? Bagi kita lah, mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab ni, dalam kitab ni cara buat mazhab Imam Syafi'i belaka ni. Kalau ada tengok orang tak baca kunut, ikut dia lah, kita baca. Tapi kalau sekiranya dia larang orang tak kena lah. Larang orang benda kunut ni Nabi tak buat dulu. Mana Nabi tak buat? Sedangkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri baca kunut. Iaitu kunut nazilah. Ada yang mengatakan Nabi sentiasa baca kunut selepas daripada sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tu Nabi buat. Kita maghrib tak buat, tu subuh. Tapi itu pendapat ulama lah. Tak ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kunut ni sunat. Sebab itulah apa kunut ni ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni lagu mana pula sunat ab'ad ni? Ya ada sunat ab'ad, ya ada sunat ahiyah. Sunat ab'ad ni kalau tinggal kena sujud sahwi pada akhir sembahyang tu, selepas daripada tasyahud akhir. Tu panggil sunat ab'ad. Maka tu imam ni dia kena pandai lah. Bagi kena cerdik. Mana tengok orang ramai baca dengan ramai-ramai lah. Baca ramai ni bagi doa tu untuk tu imam baca, tapi doa tu hak dia baca tu mitok belaka ni. Dan dia kata lagi, dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut. Dia kata hendaklah tu imam kena tinggi suara kuat lah. Jangan baca bisik Allahumma hadina fi nyanyi tu kerana dia kata, dan para makmum hendaklah mengaminkannya kan doa imam di belakang. Jadi makmum kena mengaminkan lah. Jangan makmum ikut Allahumma hadina sama-sama baca macam budak tarikat. Baru nak belajar, gua tu baca belakang ramai-ramai bukan gitu. Dia hanya disunatkan mengaminkan. Dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berkunut, kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pendapat Imam Ghazali rahimahullah taala. Tetapi pendapat ni ulama kata pendapat yang dhaif lah. Tapi yang asahnya, yang kuatnya mana? Iaitulah pendapat yang kuat ialah sunat mengangkat tangan ketika baca kunut. Tak seperti mana ada setengah orang dia membidaahkan akan perkara mengangkat doa tangan waktu doa. Dia kata sebenar ni selama sekali tidak ada larangan sekali. Mana dalam agama tak larang pun angkat tangan ketika berdoa. Semalah sebaliknya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan waktu berdoa. Begitupun juga ulama para pakar sebagai mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tak selalu mengangkat tangan waktu berdoa. Kerana hal itu termasuk adab dan tata tertib cara berdoa pada Allah Ta'ala. Dok ke sombong kalau orang minta dengan Tuhan ni dok angkat tangan gini lah. Kita minta dengan orang tangan tok atas belakang. Kita berhajat pada orang tu tangan tok bawah. Kata mana orang kata ni dah lama ni dah makan parang atas belakang. Minta gitu. Kalau kita apa kita ada adab kau hajar lagi. Begitulah juga apa telah lagi dengan Allah Ta'ala. Bila kita minta pada Allah Ta'ala, memohon pada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita akad doa. Kerana apa panggil setengah daripada kiblat doa. Kiblat dia ada 3. Yang pertama kiblat iaitulah pada ketika mana kiblat dalam semayang. Dalam semayang ni menghadap Kaabah lah. Mana menghadap Kaabah benda apa ni? Dengan cara zon. Tak zon. Sebab kita duduk sini bukan dengan yakin ni kita menghadap Kaabah ni. Mana? Dengan zon. Dengan zon dia, dengan ada bahan-bahan bantuan hak kita nampak. Mana? Kalau dia ni kompas tengok sini, sini dah kiblat.
Tak dengan cara tengok matahari, macamlah orang falsafah apa panggil dia iaitulah ilmu mantik, orang mantik tahu lah lagu mana orang bicara kajian alam ni. Kiblat lagu mana. Orang hak betul-betul yakin ngadap Kaabah ni orang hak duduk dekat Mekah tu. Duduk hotel nampak Kaabah, yakin lah tu. Nah sebab direct ni kita dengan jaran zong. Bagi kita dah nampak Kaabah di sini nampak ke mana. Mulai dengan kopah, dengan matahari macam-macam lah kaedah tu. Tu kiblat, itulah kiblat semayang, itu dada lah. Dan yang kedua kiblat hati. Mana hati ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala dalam semayang, khusyuk pada Allah Ta'ala, tak tazallu, tak ingat terlain, tak bukan kata Allahu Akbar, barang aku mana ni, tak ada hilang ni duduk mana barang aku ni, Bismillahirrahmanirrahim, tadi rasa duduk kat rumah, habis ada benda. Panggil hati tu tidak ada khusyuk dalam semayang. Tuan kiblat hati ingat pada Allah Ta'ala. Mana? Dengan tazallu, dengan ingat mana-mana bacaan dalam semayang saat itu. Dan yang ketiga iaitulah kiblat doa, iaitulah mengangkat tangan tadah ke langit. Seperti mana berlaku dalam sebuah hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah nak pergi Madinah. Dan ketika dia telah mendekati Azwara, tiba-tiba Rasulullah turun dari kenderaan kemudian mengangkat kedua tangan sejenak lalu sujud lama sekali. Ni dalil Nabi ni akak lepas nak sampai tengah nak sampai Madinah, Nabi pun angkat tangan, menadah tangan, nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang setengah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ni siapa nampak putih ketiak ni. Mana akak ni siapa nampak putih ketiak, tinggilah. Ni dalil kata akad doa ni ialah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara sunnah ni dia ada tiga. Ada sunnah hak wajib, ada sunnah hak sunat. Mana kata sunnah ni lah apa dua, wajib, hak sunat. Hak harus, apa panggil hak haram, kita meninggalkan hak haram tu, hak Nabi tak buat tu, maka sudah kita mengikut sunnah. Kita tidak mengerjakan perkara makruh, maka sudah mengikut sunnah Nabi. Dan juga wajib, kita mengerjakan perkara wajib, sudah mengikut sunnah Nabi. Kita mengerjakan hak sunat, sudah mengikut sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi ni banyaklah. Sebab itulah dia kata hak ni angkat tangan ni, ini sunat. Sunnah Nabi yang sunat. Maka tak ada menjadi perbalahan lah. Hak nak akad tambah akad sudah. Tapi hak tambah akad tu seolah-olah kurang adab lah dengan Allah Ta'ala. Tak, kadang kita ni rasa malu kalau kena ada sifat dalam ni, rasa malu dengan Tuhan. Malu kan ni? Tak padang lah minta lebih kurang dengan Tuhan. Sebab tu kita bila nak minta dengan Allah Ta'ala ni biar sungguh. Jangan minta berlalu, ya Allah berilah syurga, biarlah tak ada masuk syurga pun, bila kau tepi-tepi syurga tak pedah. Boleh lalu, boleh tengok syurga tak pedah, biar ada masuk pun tak sungguh apa. Minta ni biar sungguh. Tak seolah kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala terima. Baru tu. Nak minta kerja, mintalah boleh kerja, tak apa, kita boleh mana lalat kaki tak apa dah. Sebab itulah itu minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak sungguh mengakak. Tapi hak pendapat Imam Ghazali ni apa pendapat yang dhaif lah. Bukan kata dak balah ni dak akad ikut dia, nak akad akad pun ni apa ni tidak ada mana perkara yang wajib dalam akad tangan. Cuma dari segi adab lah sunnah Nabi. Apa ni dak balah lah, boleh sunat. Dan kemudian para makmum hendak meneruskan bacaan. Kerana dikatakan itu tidak disabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dhaif. Pendapat dhaif ni bukannya maudhu' pasu dak. Dhaif lah, hak lemah. Kena orang nak kata kalau dak ambuh akad pun tak apa. Nak akad boleh juga. Tapi hak akad ni hak kuat. Hak tak akad ni hak dhaif. Maka nak pakai hak mana? Kemudian para makmum hendaklah meneruskan bacaan sendiri-sendiri. Lafaz kunut mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bila tak imam baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait
wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Lalu makmum baca ya, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mana kata makmum baca ketika itu sunat tu. Dan lagi pula ada pendapat ulama kata bahawasanya mengatakan bahawa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucap selawat di akhir qunut dan makmum mengaminkan lihat yang mana kata ada setengah ulama kata sunat pula imam apabila habis selesai daripada fa innaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, sunat bagi imam menyarikan suara. Ada pendapat ulama lah. Dan katanya lagi bahawasanya 12 yang ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengan saf yang baru. Mana? Kita mari kalau jenis rapat sah lah, mari sah rapat penuh, nak penuh biar bawa bocor tak boleh masuk lah, maka kita pun duduk belakang. Maka sunat waktu kita duduk belakang, kita heret seorang, tak heret seorang, suruh mana naik belakang. Kenapa? Dia kata makruh kalau kita semayang seorang situ. Kita ikut imam, tapi kita semayang seorang je, tak ada orang waktu, maka makruh semayang gitu. Nah, sebab itulah sunat kita kena tu panggil orang depan. Dah panggil orang lagu mana, panggil orang depan, hoi depan gitu. Gimana kalau tak tahu dah, panggil cuek dia, cuek belakang, tak cuek bahu tu bukan tanda nak suruh jadi imam. Silap ada orang bila cuek bahu ni tak jadi imam. Mana apa cuek tu tujuan nak suruh undur belakang. Kerana ada ingat dulu sebelum belajar dia kata nak jadi tok imam, nak suruh orang buat tok imam ni kena cuek belakang. Cuek. Rupanya bila kita belajar tahu rupanya hak cuek ni bukan suruh jadi tok imam. Hak cuek ni iaitulah mana nak suruh orang hak depan ni pergi ke belakang. Macam ginilah, macam makmum imam seorang, makmum seorang. Bila makmum kaedah dia imam sini, makmum kena duduk belakang sikit. Tak mana kena belakang sikit daripada buku lali tu imam. Buku lali imam duduk belakang sikit. Maka mari pula orang yang kedua lagu mana? Kata kaedah tu dia kena duduk tepi belah kiri. Tak? Patut ataupun kalau duduk belah kiri, maka tok imam kena duduk gitar depan. Tak? Maka dia pun sambung. Apa panggil rapat mula, ataupun tok imam pergi ke depan lalu dah. Bila ada tu ataupun tok imam ni depan, maka rapat dah. Atau kalau tok imam ni dah uti juga, maka nak buat gua ni. Maka sebab tu dia suruh cuek ke belakang. Tujuan dia tu apa panggil cuek ke bahu ni lah. Bertakbir Allahu Akbar, kita pun tek sekali. Tek tu ni supaya dia naik. Naik belakang lah nak buat rapat sah ni. Maka orang hak belakang ni, hak depan ni ramai sah penuh. Bila tengok orang sah, seorang hak belakang tu sunat dia kena memanggil orang hak depan ni pergi biar sama-sama jadi makmum belakang. Takbir dulu. Tak, takbir dulu. Tetapi dia kata, tapi ada syarat dia nak keluar. Jangan gerak melebihi daripada 3 kali berturut-turut. Ataupun jangan gerak sekali yang apa panggil jahat. Gerak jahat kau ni. Apa panggil orang hak jenis lopak dah. Apa panggil hak jenis pasang lakoh panjang. Dia pergi nak tegung lopak tak belakang lalu. Ni batal kau. Tak. Kerana perbuatan hak keji gitu. Lalu mana? Dia kena pindah, dia kena lakoh 2 lakoh step. 2 step, 1 2 berhenti. 1 2 berhenti. Kalau dia 1 2 3 batal lalu. Tak. 1 2 3 1 2 berhenti. Berhenti sekejap. Lakoh pula 1 2. Tu cara dia. Dah tepi ni, orang tepi dia kena masuk. Dia kena masuk kaedah dia lah.
Kaedah kalau kita duduk belakang, sunat kita panggil orang depan ni mari. Tapi kalau orang tu menda pula mai cuek-cuek ni. Tak. Tak. Belakang kita ni tahu dah. Suruh dia buat belakang. Sebab tu pentingnya belajar nak buat kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Sebab itulah dia kata makruh. Dia kata kalau sekiranya makmum saat itu dia semayang seorang diri di dalam saf atau yang menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di saf yang baru. Tu yang pertama. Dak adab makmum lah. Kalau semayang seorang gitu jadi makruh. Ataupun semayang seorang ni tak imam sini. Tak. Sah tak? Tak imam main sini, sah sini. Di semayang tu belakang tu. Oh dia kata orang nak rokok dia pun Allahu Akbar rokok situ. Sah tak? Tak. Dia kata syarat jangan melebihi daripada 300 hasta. Kalau dalam masjid berapa hasta berapa dalam masjid? Hak 300 hasta ni mana? Ambil daripada kaki lima daripada dalam masjid ni sampai luar. Antara macam bucu masjid, binding masjid Dia surah. Lalu jangan bagi lebih daripada 300 hasta nak pergi. Mana kata kosong, luar kosong, duduk bucu tu. Tapi dengar tu imam. Tapi perbuatan tu makruh lah. Kalau buat gitu. Apa perbuatan apa ni jadi pahala Jumaat jadi kurang juga. Pahala sah jadi kurang. Dan yang ke-13 jangan makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya imam. Dan jangan pula makmum itu mendahului akan imamnya pada perbuatannya. Mana imam dah rokok dah. Imam baru. Mana? Iaitulah inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Imam dah rokok, makmum rokok dah. Maka kalau sekiranya dengan sengaja batal semayang. Saja dia orang panggil nak buat tu. Tapi kalau dengan tak sengaja jangan melebihi 2 kali hukum. 2 kali dua kali perbuatan mana mendahului iaitu imam. Mana? Rokok dah, rokok dulu dah. Tak sengaja, tak ingat, tak imam dah rokok lagi. Dia pun rokok dah. Maka pada itu kena tunggulah. Dan yang kedua, dia bangun pula awal daripada imam 2 kali, maka batal sembahyang. Sebab tu dia kata jangan mendahului perbuatan makmum daripada perbuatan imam. Ataupun imam dak takbir lagi, dia pun takbir dah. Allahu Akbar. Kata lambat tu imam takbir, takbir luar itu. Maka sembahyang dia tu adalah jadi sembahyang seorang. Tapi kalau sekiranya dia sembahyang kat takbir kau, dia ikut imam juga. Maka batal. Ikut imam mana? Tak imam baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Sebab orang panggil dalam perbuatan dalam sembahyang, bila kita tunggu tak imam sedangkan kita ni bukan makmum, maka jadi perbuatan tu batal. Kerana apa? Saja je. Kerana dia ni bukan makmum. Sebab bila tak imam baca Fatihah, kita sunat kena dengar Fatihah tak imam. Tak? Sunat. Lepas tak imam ghairi wadhdallin, baru sunat kita baca Fatihah. Tapi kalau orang main seorang, dia tak boleh, dia kena baca. Dia tak boleh apa diam yang lama dalam sembahyang. Diam lama ni lama tu 28 saat dah buat benda satu. Senyap. Dan maka janganlah makmum rokok sebelum imam sampai kepada batas rokok, dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi makmum terletak di atas lantai. Mana? Sama ada hak dahulu ataupun menyamai. Mana? Sama pergi. Tak imam rokok Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama dengan tak imam. Orang mikir mana se tak imam tak. Orang mana se tak imam nak makmum. Dah sama pergi kadang perbuatan tu jadi makruh. Tapi kalau jadi acak ikut ni boleh bawa jadi batal ikut. Rokok sekali orang panggil follow sungguh imam. Follow sekali, rokok sekali, tidak sekali, sujud sekali, semua sekali belaka. Dia kata kemah kita mayang, kita kata imam ni mai ikut semua. Apa yang tidak kena ikut gitu. Ikut ni, ikut tu imam ni mana? Jangan mendahului imam. Apa panggil
Tetapi pali dak gigi robok gigi dah. Tu mah hapus situ lagi dak gerak dah. Maka dia jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam letak di atas lantai. Ni banyak berlaku. Tu imam dak ada Allah, lalu sekuat-kuatnya kita nak sujud, nak rokok, nak perbuatan gerak ni, selepas daripada tu imam sebut Allahu Akbar, bunyi bar tu barulah kita buat perbuatan rokok. Barulah kita buat perbuatan sujud. Barulah kita buat perbuatan iktidal. Mana tu imam doa Allah baru naik lalu dah. Baru Allah naik selalu dah. Tu imam baru naik dia naik dah, siap dah. Terkadang perbuatan ni jahat ada lah. Terkadang boleh bawa jadi batas sembahyang. Sebab tu dia kata ni ketiga belah ni ada ni mana? Perkara 13 ni perkara yang boleh membatalkan sembahyang makmum. Dan lagi pula habis yang ke-13, yang ni 13 lah. Panggil ada-ada dari segi orang sembahyang berjemaah. Jangan dahulu daripada tu imam. Batulah dia ada muafiq masbuk. Muafiq masbuk ada khoh kita muafiq masbuk. Muafiq mana orang yang dan Fatihah berserta dengan tu imam. Adapun masbuk orang yang tak sempat Fatihah berserta dengan tu imam. Mana kata kalau sekiranya orang ni dia ada tu masalah masbuk lah. Kalau sekiranya orang ni Fatihah dia lambat, tu imam baca Fatihah dah. Tu imam baca Fatihah hak sekadar. Sekadar ni kalau tengok kalau masa kita tilik 28 ataupun 27 saat. Ni hak ghalib ni, hak baca ni. Hak dak lambat, hak dak cepat. Tapi tu imam baca tu dah, dia ni lambat lagi. Lambat bukan saja-saja, memang perbuatan dia lambat baca. Ada ke orang dia boleh je baca cepat, tapi hari ni warna nak isih warna, rasa nak lambat sikit, rasa nak semayang tu. Dah kena kau. Rasa nak isih sikit tu semayang lambat sikit, baca slow-slow sikit, nak menghayati bacaan Fatihah ni. Tu siapa jadi lambat dengan perbuatan dia, bukan dengan adat kebiasaan dia dah. Sebab perbuatan memang dia sengaja buat. Maka perbuatan ni mana dia tidak boleh tertinggal daripada imam daripada 3 rukun panjang lagi. Mana kata dia kena perhabis juga Fatihah. Lalu bila tu imam ni habis bangun, dia Fatihah dia dah habis lagi. Maka dia tidak boleh naik ke imam dah. Malaikat kalau orang ni hak jenis lambat, Bismillahirrahmanirrahim, jenis kira suti-suti. Tu imam baca tengah ada, dia jenis kira suti-suti. Macam orang ni boleh tertinggal dengan tu imam daripada 3 rukun panjang. Mana? Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Tu imam rokok dah habis ke Fatihah. Tu imam iktidal sami Allah mana dah habis ke Fatihah. Lalu tu imam pula Allahu Akbar sujud, dah habis ke Fatihah. Lama. Lepas tu imam duduk antara sujud, dah habis ke. Kalau tu imam sujud yang kedua dia dah habis lagi, maka dia kena mufarraqah lah pada ketika itu. Kalau dia ikut kok, maka batas sembahyang dia. Sebab dia 3 rukun yang panjang. Tu 3 rukun panjang. Hak iktidal 3 rukun pendek ni. Sebab itulah tak boleh panggil batas sembahyang kalau kita memanjangkan pada iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nengung. Warna tu imam lama nengung. Mikir bini ke mati malang itu nengung. Tak misalang. Maka batal sembahyang. Kenapa? Sebab rukun pendek dia pergi memanjangkan pada tempat tu. Tu tak boleh lah. Hak rukun panjang 3 rokok, sujud pertama, sujud kedua. Hak ni rukun pendek, rukun panjang. Rukun panjang lah. Ni kayak belajar dalam bab apa ni? Dalam bab muafiq masbuk. Ada baca tak Ustaz buat? Tu dalam bab muafiq masbuk lah. Tu secara halusi lah. Habis itu. Dan yang ke-13, bila ada bab sembahyang berjemaah, itulah caranya dan kaifiatnya lah. Dan yang ke-13 iaitulah ada hari Jumaat. Ni hari Jumaat lah. Kerana hari Jumaat seperti Allah Ta'ala kata
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata wa idza ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, wa idza qudiyatis shalah, apabila diseru panggil olehmu akan sembahyang yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka hendaklah kamu pergi kepada seruan Allah Ta'ala dan hendaklah kamu tinggalkan akan segala perniagaan kamu. Hak nega-nega kena tinggal belaka dah. Sebab itulah orang yang beli, orang yang wajib Jumaat, bila dia beli time orang baca khutbah, haram, dosa. Tak. Maka perniagaannya tidak ada barakah. Orang hak wajib Jumaat kalau puan tak apa, dia tak wajib Jumaat. Ni bagi orang laki-laki, orang duk tengah baca khutbah, dia pergi beli rokok kedai salam. Tak. Dia pergi beli kedai dulu. Dia kata dah baca khutbah baru, duk sembahyang hari. Maka perbuatan tu haram bila seru kepada mana? Kepada hari Jumaat. Bila sebab itulah mana wajib pada hari Jumaat ni Allah Ta'ala perintah suruh kita pergi. Sebab itulah Jumaat ni ialah perkara fardu ain, wajib atas tiap-tiap mana orang lah, orang laki-laki. Yang mana kata Nabi, barang siapa man taraka jum'ati salasah, barang siapa yang tinggal Jumaat 3 kali, habbatallahu fi qalbi, maka Allah Ta'ala akan meteri akan hatinya. Mana orang ni tak akan dapat dah petunjuk Allah Ta'ala. 3 kali Jumaat dah pergi. Dah pergi berapa? Dengar sengaja sengeleng, bukan dengar kerana ada uzur syar'iyah, uzur syarak. Uzur syarak ni nak banyaklah, setengah daripadanya nak pergi Jumaat dah boleh ribut peti. Tak. Nak pergi kalau pergi kan basuh pula. Tapi uzur syarak. Dan lagi pula uzur syarak ni mana? Iaitulah panggil sakit uzur yang menyebabkan tak boleh nak pergi. Tak. Kalau pergi jak bawa jadi dia panggil mama tak boleh gerak lupuh misalang. Ni tak apa. Tak uzur syarak. Ni dah ni saja-saja je malah dengar orang. Tapi duk depan tepi masjid tu duk reh mutu lagi. Maka ni orang yang mana tidak pergi sembahyang 3 hari berturut, maka Allah Ta'ala akan teriak teruk lah. Kalau Allah Ta'ala teri ni, mana kata orang ni Allah Ta'ala akan tak jauh dengan dia. Orang ni Allah Ta'ala tidak akan duk masuk dekat dah dengan Tuhan. Mana kata kalau dia nak buat kebaikan ni akan sentiasa akan jadi penghalang. Mana kata Allah Ta'ala tidak akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Bila dapat petunjuk Allah Ta'ala akan dapat seksa Allah Ta'ala. Jangan kata biar Tuhan pun duk bagi dah petunjuk aku, baik aku buat jahat. Nanti apa panggil di dunia dah apalah biar, di akhirat tak ada dah. Allah Ta'ala kata biar dah mutamu tu tak ada lah, neraka sudah lama. Sebab itulah ada adat iaitulah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni dia ada adat tertentulah. Kerana ni satu kewajipan. Dan hari Jumaat ni ialah hari Sayyidul Ayyam, hari penghulu bagi segala hari, dan juga hari raya bagi orang mukmin. Hari Jumaat ni hari raya. Sebab tu sunat kena pakaian yang molek-molek, tak pakai bau-bauan, wangi-wangian nak pergi sembahyang Jumaat. Kerana hari Jumaat ni hari Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan banyaklah kelebihan yang Allah Ta'ala setengah daripada sebut daripada barang siapa yang mati pada malam Jumaat, maka akan dihindarkan daripada azab kubur. Mana kata dia tak kena azab kubur. Allah Rabbi, mulianya orang yang mati hari Jumaat ni. Mana setengah daripada orang yang tidak kena azab kubur, iaitulah orang yang mati pada hari Jumaat. Ambil hari Jumaat ni mana? Ambil daripada malam Khamis malam Jumaat. Masuk garik tu, hari Khamis masuk garik, tu Jumaat tu. Tu kira hak Islam. Jangan kira hak mana hak panggil hak semua tu. Mana iaitulah Allah Masihi dia kira Qurban halang tu. Tak masuk tahun baru Qurban bong tembok. Ada pun hak Islam ni dia kira waktu garik. Waktu garik tu mana kata masuk bulan lain dah. Dan lepas daripada garik hari Jumaat malam satu tu, garik tu habis dah hari Jumaat.
Dan bidang yang ke-13, nah insya-Allah kita akan berbicara bab adab-adab pada hari Jumaat. Benda hak kita nak buat pada hari Jumaat ni. Dak kita dah buat sama dah. Hari Jumaat ke mai Jumaat. Dah benda hak lagi hak nak kena buat pada Jumaat ni. Hari dia akan royak dah. Insya-Allah pada minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna mudhal barakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.